ni keluar nanti. Jadi awak kena tahulah cara nak pasang dan sebagainya. Jadi bila sekolah buka nanti kita akan buat eksperimen ni deh. Right, jadi kita tengok soalan nombor 26. Cuba tengok 26 ni ramai sangat hok salah. Yang mana pelajar kebanyakannya jawab C. C ni berapa ni? C ni 28 cm. Okey, cuba kita tengok soalan kita. Soalan nombor 26. Awak boleh nampak kan skrin saya kan? Boleh. Okey, ni soalan nombor 26. Okey, jadi dia kata sini rajah A dan B menunjukkan apa ni? Apa ni? Jadi gini. Okey, rajah A dan B menunjukkan 6 spring serupa U, V, W, X, Y dan Z yang panjang masing-masing adalah 10 cm. Jadi dia kata spring ni panjang dia masing-masing 10 cm. Tapi bila gantung dengan beban 120 gram, spring ni akan jadi 13 cm. Jadi pemanjangan spring ni berapa sebenarnya? X dia. Berapa X dia? 3 cm. Ya, betul. X dia 3 cm. Tapi awak kena ingat X dia 3 cm ni bila disusun secara selari. Bila letak sebelah-sebelah. Dan kita tahu bila diletak sebelah-sebelah gini, pemanjangan dia tu akan jadi separuh. Ataupun kita kena bahagi dengan bilangan spring yang ada. Betul tak? Jadi sebenarnya sini ada 2 spring. Jadi 3 sini kena darab dengan 2. Pemanjangan dia yang sebenarnya bukan 3. Pemanjangan dia yang sebenar ialah 6 cm. Okey, boleh faham tak ni? 6 cm dah bukan 3 cm. Mungkin tricky duduk sini. Okey, sebabnya dia disusun secara sebelah menyebelah. So, bila 120 gram, pemanjangan dia 6 cm. Jadi kita tengok untuk W, dia tak ada spring lain. Maka pemanjangan sini 6 cm. Okey, untuk hak ni, ada 3 spring. Bermakna 6 ni kena bahagi dengan 3. Betul tak? 6 bahagi dengan 3. Ni pemanjangan dia. Tapi soalan tanya panjang keseluruhan dari atas sampai ke bawah. Okey, 6 bahagi 3 ni kita akan dapat 2. Betul tak? Ni pemanjangan dia 6. Jangan lupa kita kena tambah dengan panjang asal dia 10. Yang ni pun kena tambah dengan panjang asal dia 10. So tambahlah belakang. 16 tambah dengan 2, 18 tambah dengan 10 akan jadi 28. Okay, sebab itulah jawapannya adalah D. Okey, boleh faham ni? Boleh tak? Boleh. Boleh. Nampak kan? Dia tricky di situ. Okay, soalan spring ni kan, kalau awak mahir kan, awak rasa macam seronok gila. Bestnya buat spring ni. Rasa macam, tahulah, teruja tengok. Oh, ni ada 2. Okey, bahagi 2. Oh, ada 3. Bahagi 3. Ada so je lah. Nak panjang semua sekali, tambah dengan panjang asal. Kalau nak pemanjangan sahaja, ambil pemanjangan je lah. Tak perlu tambah lah dengan panjang asal. Okey, itu soalan nombor 26. Seterusnya kita tengok soalan nombor 27. Okey, 27 macam tak ada masalah ni. Okey, semua ramai dapat jawab B. Cuma awak keliru dengan D. Kan? Kalau kita tengok 27 tu macam ada kekeliruan dengan D. Mana gangguan dia? D. D ni, sorry. 27. Oh, okey. 27 ni, sini B yang saya letak. Bukan B ni jawapan dia ni. Okey, mari kita tengok bukan B ni. Okey, rajah menunjukkan 3 spring serupa dengan panjang asal 20 cm. Berapakah panjang L? Okey, sekarang ni panjang asal dia 20 cm. Bila letak beban 50 kg, 50 kg, X dia jadi berapa ni? 5 kan? Betul tak? 5 cm. Sebab panjang asal 20, sini 5, 15. So, X dia 5 cm. 50 kg. Jadi, 250 kg. Kalau 250 kg, berapa X dia? Kalau ikutkan, X dia tu 5 cm ni darab dengan 5 lah kan? Betul tak? Sebab dia 2 kali ganda. So, 5 darab 5 akan dapat 25. Betul tak? Panjang asal dia ialah 25 cm. Okey, tapi 25 cm ni, okey, kalaulah ada satu spring. Sekarang ni X dia ni 25 cm.
Tapi kita ada 2 spring. Okay, maknanya bila ada 2 spring, kita kena bahagi dengan 2. Kita nak tahu pemanjangan dia. 25 bahagi dengan 2, kita akan dapat 12.5. Okay, ni ataupun kita kata mampatan dia, bukan pemanjangan lah. X ni, okay, untuk pengetahuan awak, X ni dia boleh jadi 2. Dia boleh jadi pemanjangan. Kalau spring tu ditarik ke bawah, kita panggil pemanjangan. Ataupun kalau spring tu ditekan di atas, kita panggil mampatan. Mampatan, dipanjangkan dan dimampatkan. Jadi sekarang ni, spring ni dimampatkan sebanyak 12.5. Okay, so panjang asal dia 20. Jadi berapa L? L tu akan jadi 20 tolak 12.5. Okay, jadi jawapan kita ialah 7.5. So jawapannya B. Saya tulis juga apa jawapan sini? Betul dah B. Jawapannya adalah B. Okay. Jelas itu? Boleh tak ni? Respon tolong respon Boleh. Okay, soalan seterusnya soalan nombor 28. Kalau kita tengok soalan nombor 28 ni, okay, macam-macam jawapan ada sini Right, 28. Rajah A menunjukkan sebuah spring panjang 12 cm dimampatkan dengan panjang 10 cm. Dimampatkan sehingga menjadi panjang dia 10 cm dengan beban 20 Newton. Rajah B, 5 spring serupa dimampatkan oleh beban 50 Newton sehingga menjadi panjang L. Dia tanya berapakah panjang L. Okey, kita tengok sini. Dia kata panjang 12 cm, asal dia 12 cm, dia mampat jadi 10 cm bila letak beban 20 Newton. Bila beban 20 Newton, kita tengok pemanjangan dia ialah 2 cm. Betul tak? Ataupun bukan pemanjangan, kita kata mampatan dia. Sorry, bukan pemanjangan. Mampatannya adalah 2 cm. Beban 20 Newton, mampatan 2 cm. Saya tulis sinilah. F 20 Newton. Kita dapati X dia ialah 2 cm. Sekarang ni kita ada beban 60 Newton. So, kalaulah F tu 60 Newton, berapa mampatan dia? Dia beban dia 3 kali ganda kan? So 2 darab dengan 3 akan dapat 6 cm. Mampatannya adalah 6 cm. Jadi sekarang ni kita ada sini 2 spring. Kita kira X dulu deh. 9 cm bahagi dengan 2 spring akan dapat 3 cm. Betul tak? Yang ni mampatan dia 6 cm bahagi dengan 3 akan dapat 2 cm. Kemudian, kalau kita tengok ini adalah mampatan dia mampatan dia. Panjang asal dia ialah 12 cm. Bermakna, nak tahu berapa panjang ni, okay, 12 ni kena tolak dengan 3. Okey, tambah dah ni sebab dia tak jadi makin panjang, bukan ke bawah. Dia makin ke apa kita kata makin jadi pendek. So 12 kena tambah dengan 3. Hak ni pula 12 ni kena tolak dengan 2. Okey. Boleh 12 tolak dengan 3 akan dapat berapa? 9 kan? 12 tolak 2 akan dapat berapa? 12 tolak 2? 10. 10. Jadi berapa L? 9 tambah dengan 10. Betul? 9 tambah dengan 10. Tak ada jawapan sini dek. 9 tambah dengan 10. So, L akan dapat 19. Okey, jawapan kalau tengok sini ke apa 29. 28 B. Tak mungkin akan jadi B. Okey, tak ada jawapan sini. Nilai L ialah 19. Alright, soalan ni tak ada jawapan. Saya rasa mungkin dia nak buat B kot jawapan dia. Okey, ada sesiapa nak tanya tak? Ataupun awak nak argue ke? Cikgu salah ni cikgu buat ni. Memang betul dah ni jawapan dia D ni. Sepatutnya gini. Ada ke? Cikgu. Hmm. Di soalan yang ayat 50 Newton. Mana 50 Newton?
Oh, okey. Soalan 50 Newton deh. Sini 60 Newton. Okey, try kita buat. Kalau 50 Newton jadi berapa? X dia tu. Sekejap, saya nak tukar colour. Oops. Nak tukar colour pen biar nampak ni sikit. Okey, kalaulah F dia tu 50 Newton. 50 Newton. Jadi X ni jadi berapa? Kalau 50 Newton. 2 cm ni darab dengan 2.5 deh. 2.5 kali ganda kan? So akan jadi 5 cm. So maknanya sin ni, kalau hak ni, 5 ni bahagi dengan 2. Hak ni pula 5 bahagi dengan 3. 5 bahagi dengan 2, 2.5. 5 bahagi dengan 3, oh ni lagilah jawapan ada point-point dan sebagainya kan? So kalau ada point-point ni, jawapan kat sini pun tak ada. Okay, saya rasa sini typing error ni. Gini, awak betulkan sini, dia sebenarnya nak ayat 60 sebenarnya. Saya yakin nak ayat 60. Sebab biasanya soalan dia akan ikut gambar. Gambar 60, 60 lah. Okay, typing error situ 60, cuma jawapan dia tak ada. Jawapan sepatutnya ialah 19 cm. Betul lah, saya pun kira sini jawapan sepatutnya 19 cm. Saya buka modul saya ni yang saya kira. Okay, tak ada so mungkin awak buatlah catatan situ. Okay, nombor 29. Dua soalan yang terakhir. Nombor 29 ni gambar dapat jawab A. Saya rasa tak ada masalah tak payah nilai. Dan soalan 30 pun sama. Tak ada masalah ni. Semua pelajar dapat jawab. Soalan 30. Okey, beres dah ni dah. Nanti awak kira lah berapa markah awak dapat tu. Nanti saya akan minta dalam grup lah. Bila saya keluar arahan suruh bagi jawapan ataupun markah awak berapa, awak bagi lah. Boleh dah. Okey, sebab takut tak ada ni, kita nak masuk benda ni sikit. Tekanan atmosfera. Alright, untuk tekanan atmosfera, okay, sebab macam saya kata, saya akan stop kita punya kelas hari ni pukul 8.25. Boleh Okay, sebab saya nak bagi ruang pada awak ni yang tak atas lagi video tu, tolong buat deh. Tolong buat video ada setengah jam. Awak kita kelas hari ni pukul berapa sebenarnya habis? 9.10 deh. 8.30 lah, 8.30 8.30. So ada 40 minit, ada satu masa. Alright, kita tengok yang keseterusnya. Kita dah tengok dah hari tu tekanan, kita belajar tekanan dalam cecair. Sekarang ni adalah tekanan atmosfera. Okay, jadi tekanan atmosfera ni ada di sekitar kita. Yang mana kalau kita tengok sini ni aplikasi tekanan atmosfera, macam mana orang ni boleh akak kepingan kaca ni. Kepingan kaca yang diangkat menggunakan penyedut getah yang besar. Ni kita ada penyedut getah. Okey, so apa yang berlaku di sini, aplikasinya, saya rasa semua orang tahu kan sebenarnya kan benda ni. So, bila penyedut getah ni, kita sebenarnya membuang udara hok dalam ni. Hok nekat di cermin lah, cermin kereta ayuh kita dan sebagainya. Awak nak gantung, contohnya kan, awak nak gantung apa nama ni, hiasan ke apa ke. Bukankah awak tekan kan, awak letak getah tu dan awak akan tolak dia. Bila awak tolak, awak buang udara dalam ni. Udara dalam tu dibuang, so dia tak ada udara. Dia tak ada udara, vacuum, udara di luar ni akan memberi tekanan kepada bahagian atas dia tu. Udara di luar tu dari mana? Dari atmosfera kita lah. Jadi itulah kita panggil sebagai tekanan atmosfera. Jadi apakah sebenarnya tekanan atmosfera? Okey. So tekanan atmosfera, sekejap. Nak besar ni sebenarnya. Ni. Okey. So ini adalah tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera ialah tekanan yang disebabkan oleh berat lapisan udara yang bertindak ke atas permukaan bumi. Okey, keyword dia di sini ialah berat. Berat apa? Berat lapisan udara. Okey, jadi bumi kita ni dikelilingi oleh lapisan udara yang tebal yang terdiri daripada pelbagai jenis gas. Jadi lapisan udara ni dia ada berat dia dan berat udara tadi dia akan mengenakan tekanan ke atas permukaan bumi dan semua objek yang berada di dalamnya. Oleh itu, semua objek di permukaan bumi mengalami tekanan atmosfera. Jadi kita berbalik kepada definisi tekanan yang kita dah belajar sebelum ni. Tekanan ialah daya. Betul? F per dengan luas
permukaan. Bila sebut daya, daya unit yang kita guna ialah unit Newton. Betul? Kan? So Newton ni unit lain ataupun kuantiti lain yang menggunakan unit Newton adalah berat. Betul tak? Berat kita dalam Newton. Awak boleh nampak tak ni sebab saya conteng atas ni. Boleh nampak saya harap boleh nampak. So kuantiti lain yang menggunakan Newton, unit Newton adalah berat. Jadi berat ni, saya guna warna kuning. Berat ni tadi, kalau kita tengok kepada rumus berat, apa rumus berat? Macam mana nak kira berat? Simbol berat ke apa? W. Ya betul. W sama dengan MG. mg. Maknanya berat dipengaruhi oleh daya tarikan graviti. Betul? Kan? Berat dipengaruhi oleh daya tarikan graviti. So, daya tarikan graviti bumi ni tadi memberi peranan yang sangat penting kepada tekanan atmosfera. Okey, kalaulah kita ada contohnya lah contoh kalau kita duduk di bukit lah. Ni bukit. Ataupun kita kata kawasan. Oh, kejap. Okey, contohnya lah kan. Bolehlah saya buat bukit gitu. Bukit. Bukit gini contoh bukit ni bawah ni laut lah. So, bila ni laut ni kita panggil sebagai aras laut. Semakin ke atas ni, semakin ke atas ni kita katakan sebagai altitude bertambah. Faham altitude bertambah. Maknanya bertambah tinggi lah. Okey. Objek ni tadi, daya tarikan graviti bumi yang kita belajar bab 3 dulu, daya tarikan graviti bumi sangat kuat di pusat bumi. Betul tak? Bumi, ni kita ada bumi kita. Ni pusat bumi, daya tarikan graviti bumi ni sangat kuat bila dia lebih hampir dengan pusat bumi. Tapi daya tarikan graviti bumi tu berkurang, kalau kita kata semakin ke atas, G dia tu semakin berkurang. Betul tak? Semakin jauh daripada pusat bumi, semakin berkurang. Bermakna altitude dia tu semakin tinggi. Bila semakin tinggi, maka daya tarikan graviti ni pun semakin rendah. Okey, boleh faham tak statement saya situ? Bila kita duduk di atas bukit, daya tarikan graviti kita lebih rendah berbanding daripada kita duduk di atas tanah biasa ni. Okey, jadi bila daya tarikan graviti kita rendah, apa akan berlaku kepada tekanan atmosfera? Tekanan atmosfera ni disebabkan oleh berat. Saat ni berat. Bila daya tarikan graviti kita bertambah semakin rendah, maka berat kita pun akan makin berkurang dan secara tak langsung tekanan atmosfera pun akan makin berkurang. Okey, boleh faham tak tu? Boleh faham tak statement saya? Okey. Boleh ke? Okey, saya ulang balik dah. Okey, jap. Saya nak share nota saya pada modul yang lain. Ni. Okey, boleh nampak deh modul saya ni deh. Okey, jadi gini. Okey, macam saya kata tadi, tekanan atmosfera tu disebabkan oleh berat udara pada atmosfera. Tu. Okey, jadi kalaulah dia semakin tinggi ni, altitude yang tinggi. Bila altitude tinggi, kita kata sini daya tarikan graviti bumi ni, yang saya cerita tadi, atmosfera mempunyai ketumpatan udara yang semakin berkurang dengan altitude. Makin bertambah altitude, ketumpatan dia semakin berkurang. Sebab apa semakin berkurang? Sebabnya sebenarnya daya tarikan graviti dia itulah tadi semakin berkurang berbanding berhampiran dengan aras laut lah atau semakin dekat dengan bumi. Okey, jadi semakin tinggi altitude dari aras laut, semakin tinggi altitude, semakin berkurang berat udara di atmosfera, menyebabkan tekanan atmosfera semakin berkurang. Okey, boleh faham tu? Semakin berkurang, semakin tinggi altitude, semakin berkurang berat udara di atmosfera, jadi tekanan atmosfera dia pun semakin berkurang.
Awak ingat gitulah. Sebab tu naik kapal terbang kita rasa bengang di telinga kita bukan sebab tekanan tinggi deh. Sebab tekanan rendah. Naik atas kapal terbang makin tinggi kita, tekanan kita makin rendah. Tapi kalau kita menyelam dalam air laut, ingat tekanan kita semakin tinggi tu. Jadi macam mana kita nak ukur tekanan atmosfera? Tekanan atmosfera ni ada beberapa unit yang kita boleh guna. Okey, contohnya, okey. So, simbol tekanan atmosfera ni sebenarnya untuk pengetahuan awak, biasanya kita buat 1 ATM. Sorry. Dia tak ada titik. ATM direct. 1 atmosfera. 1 ATM. Apa maksud 1 atmosfera? 1 atmosfera kita boleh pakai unit Pascal iaitu 1.0 darab 10 kuasa 5 Pascal. 1 atmosfera bersamaan dengan 1.0 darab 10 kuasa 5 Pascal. Juga bersamaan dengan 76 sentimeter merkuri. Hg ialah merkuri. Okey. Dan juga bersamaan dengan 10 meter air. Ni antara unit-unit yang kita boleh guna mewakili 1 atmosfera. Cikgu, apa unit dia lain-lain? Berapa sini pakai unit Pascal? Berapa sini pakai sentimeter merkuri? Berapa sini pakai meter air? Okey, unit ni berbeza bergantung kepada alat pengukuran yang kita guna. Kalau kita pakai barometer merkuri, dia ada satu alat barometer merkuri. So, kita pakailah unit sentimeter merkuri. Ada alat yang kita pakai unit meter air. So, kita gunalah tekanan dia tu dengan unit meter air dan seterusnya. Boleh nanti kita akan tengok alat-alat pengukuran tu kita akan tengok. Cuma ni nak tunjuk ke awak contoh-contoh unit yang melibatkan tekanan atmosfera. Jadi faham tekanan atmosfera tadi, tekanan disebabkan oleh berat udara. Jadi semakin tinggi altitude, semakin berkurang berat udara atmosfera, jadi tekanan dia pun semakin berkurang. Okey, ada nak tanya setakat ni? Boleh kan? Okey, saya nak sambung sikit lagi untuk dalam buku teks kita ni. Okey, jadi sini inilah bagi situasi ni awak boleh baca sendiri. Okey, ni nilai tekanan atmosfera. Jadi inilah sebenarnya barometer merkuri. So barometer merkuri ni barometer merkuri ringkas. Kita hanya guna tiub kaca je sebenarnya untuk pengetahuan awak Tiub kaca sahaja, tapi tiub kaca tu kena panjang. Sepanjang pembaris meter. Sebab apa? Sebabnya panjang dia mesti sekurang-kurangnya 1 meter. Supaya awak boleh nampak perubahan pada aras merkuri tu tadi. Okay, so kenapa kita panggil merkuri pula, barometer merkuri? Sebab dalam ni kita isikan dia dengan merkuri. Sebab tu nama dia barometer merkuri. Jadi eksperimen ni sebenarnya boleh dibuat. Ambil tiub kaca hok panjang, yang saya kata 1 meter panjang. Lepas tu mula-mula kita isi sampai penuh. Isi dengan merkuri sampai penuh. Penuh sini. Okay. Lepas tu kita pun terlangkupkan. Maknanya kita terbalikkan dia, terlangkupkan dalam makuk hok ada merkuri juga. Dan selepas tu penutup ni tadi kita buang. Hok kita tutup ni kita buang. Okay, ada cikgu yang buat eksperimen ni kan. Dia guna jari dia tahu. Tapi benda tu timbul isu. Viral. Timbul isu sebab apa? Sebab sebenarnya merkuri tidak boleh disentuh Dia adalah logam kan? Betul tak? Merkuri adalah sejenis logam. Logam pada suhu bilik kita biasa kan. Jadi awak tak boleh sentuh dengan tangan gitu je. Berani lah cikgu tu Jadi dia tutup dengan jari dia. Tutup dengan jari masuk dalam merkuri gitu. Uish, tak boleh sebenarnya. Sebenarnya even kalau termometer pecah, ada berlaku satu sekolah termometer pecah. Pelajar buat eksperimen termometer pecah, kita kena panggil bomba. Bomba pun datanglah berlumba-lumba kan. Walaupun bukan rumah terbakar. So bomba mari, bomba yang akan ni kan. Sebab dia melibatkan kita kata bahan kimia yang boleh memberi kesan kepada badan kita sebenarnya merkuri tu. Jadi pelajar pun kena kuarantin waktu tu. Kalau nak tahu. Jadi Pak ni saya nak ayat kita terlangkupkan dia dan kita buka benda ni. Jadi apa yang berlaku ialah ni. Yang berlaku ialah tiub apa ni tadi turus merkuri ni tadi ataupun tiub kaca ni tadi
merkuri dia tu akan jatuh, akan turun. Akan makin berkurang sampailah satu tahap dia akan stop. Okey, bila dia stop dan kita ukur jarak dia ni tadi daripada aras merkuri dalam bekah ni ke hujung sekali, jarak dia ialah 760 milimeter ataupun 76 sentimeter ataupun 0.76 meter. Sebab itulah saat ni kita kena pakai tiup kaca ni yang panjang 1 meter. Faham tak? Sebabnya itu araf merkuri ni tadi dia akan paling tinggi ni pergi kepada 76 cm ataupun 0.76 meter. Jadi kita boleh nampak lah ruang udara kat sini ataupun kita panggil ruang vacuum. Okey, awak perasan tak? Ni dia punya kita panggil meniscus. Ni awak tahu kan? Ini adalah meniscus. Apa meniscus dia gini? Kalau biasanya air kan, kalau kita lukis air, meniscus kita gini. Dari atas ke bawah. Ni apa meniscus kita ke atas gini? Siapa tahu? Sebab mercury. Kenapa dengan mercury? Apa sifat pada mercury yang awak rasa berbeza dengan air? Betul sebab dia mercury lah. Tapi disebabkan oleh apa? Apa sifat pada mercury yang awak rasa dia tu lain daripada air? Sebab tu dia jadi gitu. Sebab apa air ke bawah? Sebab apa mercury ke atas? Tak perasan sebelum ni mercury ke atas deh. Awak perasan tak termometer kita? Termometer kita pun meniscus ke atas. Mungkin awak tak perasan kan? Tapi sebab apa? Ni, okey kalaulah kita ada air. Air kita tumpah atas meja. Macam mana struktur air tu? Air tumpah atas meja dia jadi gini ya air. Okay, air. Tapi kalau mercury tumpah atas meja, apa akan jadi pada mercury tu? Air ni dia tersepah gini air ni. Tapi mercury kalau jatuh dia akan menggumpal lah kita kata dia betuk dia gitu ke tak kisahlah. Tapi dia melekat sesama dia. Melekat sama dia dan bila kita golek-golek apa dia akan gerak. Dia tak akan terlepas sama-sama dia. Dia tak ada macam kalau air terpercik sini sikit, sini sikit, sini sikit. Mercury tak. Awak pernah tengok tak cerita ke apa Terminator kot. Dia punya penjahat tu, dia punya struktur badan dia tu adalah mercury. Bila pergi dekat api dia pun jadi cair. Tubik mercury saja. Lepas tu dia pun jadi ni balik. Kau tak tengok yang cerita tu? Cerita lama juga sebenarnya. Pelakon dia ialah Arnold Schwarzenegger. Nama pelakon tu. Terminator 1, 2, 3 dulu Soho lah. Jadi tu benda tu nak royaknya mercury dia ada sifat dia yang kita panggil sebagai ni yang menyebabkan suatu cecair jadi gini. Kita ada dua daya deh, iaitu daya lekitan dan juga daya lekatan. Ni dulu benda ni ada tau dalam silibus kita tau, tapi sekarang ni silibus kita sudah membuang daya lekitan dan daya lekatan. Dulu KBSM yang lama dulu ada. Masa saya mula mengajar tahun 2003 dulu ada. Lepas tu yang sebelum awak, KBSM sebelum awak dah tak ada dah. Lekitan-lekatan ni dah buang dah. Apatah lagi dengan awak, dia dah buang dah juga. Dia masuk bab lain. Sebab mungkin ni adalah pengetahuan saja sebab dia tak ada pengiraan. Untuk sekadar pengetahuan pelajar. Tapi saya ceritalah ni. So, apakah daya lekitan? Apakah daya lekatan? Daya lekitan ni maksudnya sini daya sesama sendiri. Sesama sendiri. Kalau macam air tu, daya lekitan tu, daya dia melekit sama-sama air. Air sama-sama dengan air. Tu. Mercury sama-sama dengan mercury. Tapi kalau daya lekatan, daya antara kita kata cecair tu tadi, cecair dengan objek lain. Objek lain. Itu adalah daya lekatan. So, apa yang berlaku kepada air ni kita kata daya lekatan untuk air lebih besar daripada daya lekitan. Tu untuk air. Sebab apa air meniskus ke bawah? Jawapannya ialah daya lekatan bagi air lebih besar daripada daya lekitan.
Sebab itulah air ni dia cenderung untuk melekat. Nampak tak? Melekat dengan dinding bekas berbanding melekat ataupun melekit sesama sendiri. Sebab tu sini ruang ni dia melekat antara dinding bekas dia tu banyak. Berbanding yang ni. Yang ni tak. So kalaulah air daya lekatan lebih besar daripada lekitan, awak rasa merkuri ni daya mana lebih besar? Kalau merkuri. Untuk merkuri. Daya mana lebih besar? Lekitan. Ya betul. Daya lekitan lebih besar daripada daya lekatan. Macam mana nak ingat ni memang pengetahuan je ni. Supaya pelajar semua lebih faham. Melekit. Gana kata, melekit tangan aku. Tidak, melekit tu nekat-nekat Kita cecair tu tadi dia nekat sama dia. Melekit cecair ni. Dia melekit-melekit. So itu adalah lekitan. Lekitan. Ni lah. Daya antara ataupun daya sesama sendiri untuk cecair tu tadi. Okey, boleh faham ni deh. Alright, jadi itu sebenarnya apa yang berlaku. Jadi inilah kita panggil barometer merkuri yang mana kita ukur menggunakan merkuri, dan merkuri ni tadi dia akan menunjukkan ketinggian 760 mm ataupun bersamaan dengan 0.76 cm lah. Meter. Dan sebab tu kita panggil unit yang ni 760 mm merkuri ataupun 76 cm merkuri. Okey, saya nak tanya. Kalaulah kita ambil barometer merkuri ni, awak naik atas bukit. Apa akan jadi pada nilai H? Apa akan jadi pada nilai H? Barometer merkuri ni, kita duduk bawah ni, 760 mm. Lepas tu saya pun bawa barometer merkuri, saya kata mari kita pergi hiking. Nak buat eksperimen ni, kita hiking naik Bukit Keluang. Bawa barometer merkuri ni, gigih bawa ni. Apa akan jadi pada H? Rasa-rasanya? Apa akan jadi? Tak ada orang nak jawab. Saat ni belajar dah saat ni. Apa akan jadi? Bila naik bukit, apa akan jadi pada altitude? Altitude dia semakin tinggi ke semakin rendah? Ya Fatini. Fatini cuba jawab. Makin rendah. Altitude yang apa hak makin rendah? Altitude makin rendah ke H awak nak ayat? H. Ya betul. H dia tu makin rendah. Aras H ni dia makin berkurang. Sebab apa aras H makin berkurang rasa-rasanya? Sebab apa H makin berkurang? Sebab tekanan atmosfera semakin kurang. Ya betul. Sebab tekanan atmosfera di bukit, di kawasan berbukit semakin kurang. Sebab apa altitude dia tu? Altitude dia tu semakin tinggi ke semakin rendah? Semakin tinggi. Ya, semakin tinggi. Itu perkaitan dia. Apa tak? Sebab tu saya cerita tadi pasal altitude. Sebab tekanan atmosfera kita ni berbeza bergantung kepada altitude. Jadi bila kita bawa barometer merkuri naik atas bukit, kita akan dapati bahawa dia akan aras dia ni aras dia ni akan berkurang. Mungkin duduk sini. So kita pun ukur lah. Mungkinlah waktu tu dia pun tunjuklah 60 cm. So kita katalah tekanan pada bukit tu ialah 60 cm merkuri, tekanan atmosfera dia. Okey, boleh faham ni dah? Jadi itu adalah untuk barometer merkuri. Jadi ni tadi. Okey, maka tekanan atmosfera PATM sama dengan 760 mm merkuri ataupun 76 cm merkuri. Okey, kalau kita nak guna dalam unit Pascal, bila guna unit Pascal, nak buat lagu mana? Maka kita ada pengiraan kita lah. Kita guna formula P sama dengan H rho G. Kalau nak tukar unit Pascal, kita boleh je nak pakai unit centimeter merkuri, millimeter merkuri, tak ada masalah. Tapi kalaulah kita nak guna unit Pascal, so kita kena gantikan dalam rumus ni. So P tekanan, H ketinggian. Ingat H yang kita belajar sebelum ni mesti dalam unit meter. H mesti dalam unit meter. Sebab tu 760 mm merkuri kita tukarlah dalam unit meter akan dapat 0.76. Tu H ni 0.76.
Role ketumpatan seperti yang diberi, role. Okey. Dan juga G adalah nilai pemalar graviti. Okey. 9.81 maka kita akan dapatlah jawapan kita 101,396 Pascal. Okey, boleh faham ni? Boleh kan? Senang je kan? Dia tak susah mana sebenarnya. Konsep dia senang. Cuma sebab dia ada banyak unit. Tu yang nampak macam susah. Dia akan jadi confusing sebab banyak unit. Okay, kita tengok sikit lagi deh. Okay, ni alat-alat lain. Iaitu kita ada barometer 14 dan juga barometer aneroid. Okay, ni barometer 14. Okay, jadi dalam gambar ni boleh mengukur tekanan atmosfera dengan kejituan yang tinggi. Okay, barometer 14 mempunyai ketinggian hampir 1 meter dan alat ni biasanya digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera di pusat kaji cuaca. Okay, ni. Kemudian kita ada barometer aneroid. Ni barometer aneroid. Barometer aneroid ni okay, biasanya ada dalam kapal lah. Kapal terbang, okay, pesawat udara sebab dia lebih kecil. Aneroid ni dia saiz dia kecil. Berbanding hok ni tinggi ni. Hok ni pun 1 meter juga ni. Barometer 14. Okay, nak bawa barometer 14 naik kapal terbang dia. Nak letak mana? Nak kena ada space 1 meter tinggi dia tu. Jadi kita pun gunalah barometer aneroid. Jadi barometer aneroid ni dia lebih bersifat mekanikal dan dia macam kotak gini yang ada logam separuh vacuum berupaya mengubah saiz apabila terdapat perubahan tekanan atmosfera. Okay, perubahan kecil pada isi padu kotak logam akan digandakan oleh satu sistem mekanikal dan menggerakkan penunjuk barometer aneroid. Jadi sesuai digunakan di rumah, kapal dan pesawat udara untuk memperoleh bacaan tekanan atmosfera dengan tepat. Dan ini adalah perbezaan antara barometer 14 dan juga barometer aneroid. Okey. So, sebab apa barometer 14 kejituan dia lebih tinggi? Sebab awak tengok sini, dia boleh memberi nilai sehingga 0.1 mm mercury. Tapi barometer aneroid, dia hanya memberi nilai 1 mm. Hak ni lebih kecil lah kan? Nilai dia, perubahan dia tu lebih kecil. Maka yang ni lebih jitu. Okay, saya rasa saya nak stop sampai alat ni je. Okay. Mungkin kita tak masuk penyelesaian masalah ni, kita tak masuk lagi. Macam saya kata, saya nak stop 8.30 untuk memberi ruang pelajar-pelajar yang tak siap lagi video tu untuk edit video dan sebagainya. Kemudian pelajar yang dah siap, awak boleh ambil masa sekejap mungkin untuk awak Google, cuba cari barometer 14, cari, awak boleh tengok banyak video yang ada lagu mana barometer 14 tu in real life, lagu mana diguna. Okay, saya percaya ada banyak interesting videos yang ada dalam internet, dalam YouTube dan sebagainya. Begitu juga dengan barometer aneroid. Okay, boleh untuk menambahkan pengetahuan kita lah. So awak boleh Google secara kendiri di situ. Alright, ada apa-apa soalan nak tanya saya? Boleh? Untuk cuti seminggu ni, kan, cuti seminggu ni sebenarnya gini. Saya cadang kita nak settlekan bab 1 tau. Settlekan bab 1 tu bermakna kita settlekan semua latihan. Kita settle soalan objektif je kan yang kita bincang kan. Soalan struktur kita tak bincang Okey, jadi awak buat soalan struktur, nanti saya akan bagi jawapan. Okey, sebab macam ni untuk awak semak lah. Sebab dah cuti ni nanti tengok kalau kita ada space, kalau kita boleh buat kelas. Sebab saya pun tak saya ganggu juga, takut awak ada program-program awak tapi kita tengoklah, nanti kita akan bincang lah. Kalau ada apa-apa masalah awak boleh tanya saya, tapi saya akan bagi jawapan dan awak boleh semak. Kalau tak faham boleh tanya. Okey, ataupun kita tanya, kita buat kelas dan kita bincang lah nanti. Alright, boleh? Boleh. Awak tahu kan cuti kan seminggu kan? Kau tak tahu ni? Tahu kan? Takut tak tahulah. So kita cuti seminggu kan. Jadi kalau tak ada apa-apa masalah, tak ada apa-apa ni, jadi saya stop sini. Terima kasih banyak-banyak. Sekarang ni ada 35 orang dalam kelas kita ni ada 7 orang ni tak online ni. Alright. Jadi minta tolong seorang baca doa. Baca doa seorang.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cikgu. Sama. Sorry. Terima kasih, cikgu.